Co-op Bank pertama, CBP, menyediakan pembiayaan persendirian I sehingga RM200,000, perkhidmatan Ahranu dengan had pembiayaan harian RM50,000, pembiayaan perumahan dengan kadar keuntungan yang rendah, akaun simpanan I Salam Patuh Syariah dan Kelab MyStar, serta pembiayaan bagi sektor koperasi dan korporat. Langgani sekarang di CBP seluruh Malaysia atau hubungi kami hari ini. CBP, bersama kita maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, hari Jumaat yang berkat ini, yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan rahmah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak semua manusia dapat, iaitu nikmat apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah pada malam ni kita bersama dengan tetamu jemputan kita, tak lain tak bukan tetamu kita Al-Fadil Ustaz Don Daniel. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Muaz? Sihat ya? Alhamdulillah. Saya pun sihat, masih begini. InsyaAllah kita mengharapkan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan kita kesihatan yang baik. Sebab kita buat kerja-kerja yang menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan tentang Islam ni, banyak cabarannya Ustaz, kan? Allah, Allah SWT berikan kita kesihatan. Qariban. Cabaran datang, kekangan datang macam mana pun, moga Allah SWT beri kita kekuatan. Amin. Ustaz, insyaAllah malam ni special. Sempena dengan malam, sebenarnya dengan bulan Ogos, iaitu bulan kemerdekaan, insyaAllah malam ni kita akan cerita tentang merdeka. Okay Ustaz, tapi sebelum kita mula Ustaz, Ustaz izinkan saya sikit untuk saya buat sedikit introduction, boleh Ustaz? Boleh. Nak baca surah Fatihah doa dulu pun boleh. Okey, baik. Kalau macam ni kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Moga dengan bacaan Al-Fatihah tadi banyak lagi rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah payungkan kepada kita, dan moga-moga insya-Allah kita doakan agar program kita malam ni berjalan dengan lancar. Amin. Insya-Allah. Amin. Amin. Okey, kita malam ni nak cerita tentang merdeka. Kalau kita cerita tentang kemerdekaan ni tak lari dan tak bukan, kita akan ceritakan tentang negara. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan buka dengan satu petikan matan. Matan tu berbunyi macam ni. Hubbul watan minal iman. Saya ulang, hubbul watan minal iman. Maksudnya cintakan negara tu adalah separuh daripada iman. Tak habis lagi. Cerita matan ni yang saya baca tadi tu banyak yang dipetik, mengatakan apa yang dibaca saya baca tadi adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita selak-selak balik daripada kitab-kitab lama, daripada riwayat-riwayat yang ada, Al-Imam Al-Saghani pada tahun lahir 650 Hijrah, dia menilai hadis ni ataupun matan yang saya baca tadi adalah sebagai hadis palsu. Begitu juga dengan Imam Al-Fattani juga mengatakan hadis yang saya baca tadi adalah hadis palsu. Jadi apa yang pernah kita dengar hubbul watan minal iman ni bukanlah sebenarnya hadis yang susul jalurnya sampai ataupun keluar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bicara, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Sabda Nabi kata apa? Ini perihal mengenai bagaimana Nabi SAW cinta dan sayangnya terhadap negara Mekah. Kita tengok apa yang Nabi SAW cakap ataupun sabdakan.
Bunyi matan dia, ma atyabaki bin balad wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Atau qala maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, engkau wahai Mekah adalah negeri yang terbaik dan yang paling aku cintai. Kalaulah bukan kerana kaumku menghalauku, nescaya aku tidak akan berpindah ke negeri lain. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Ini yang Nabi SAW sebut tentang negara Mekah. Ini yang Nabi kata, keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri, Nabi kata adalah negeri yang terbaik. Kita tahu yang Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, Nabi bergerak daripada Mekah ke Madinah. Tak habis cinta Nabi SAW terhadap negara Mekah. Ada satu lagi petikan daripada hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi sebut? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ini doa Nabi SAW. Aqala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Wahai Tuhan kami, Allahumma lahirkanlah rasa cinta kami kepada Madinah seperti mana kami mencintai Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang Nabi SAW kata. Nabi tadi ni suka dan cinta kepada Mekah. Macam itulah Nabi kata, Nabi doa kepada Allah SWT, turunkanlah, bagikanlah rasa kasih, rasa cinta dan sayang kepada negara Madinah. Jadi ini antara riwayat-riwayat yang ada yang sahih menceritakan tentang bagaimana Nabi sendiri, Nabi SAW ada rasa sifat kasih dan sayang, cinta terhadap negara. Jadi ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahawasanya kita yang hidup pada hari ini, Ustaz, tak lain dan tak bukan, tak lari, kita kena juga ada rasa cinta kepada negara kita ni. Kita wajib kepada negara Malaysia lah. Ustaz? Betul, wajib. Jadi insyaAllah. Wajib, betul. Jadi insyaAllah malam ni bukan saya yang jadi panel. Malam ni insyaAllah kita akan dengar kupasan lanjut daripada Ustaz Don. Ustaz, saya dah buat sedikit pengenalan tadi, ada introduction, kita cerita sikit. Mungkin Ustaz boleh cerita tentang merdeka ni lebih lagi. Apa maksud merdeka? Kalau kita tahu, orang kampung saya sebut merdeka ni istiqlal, Ustaz. Kan? Istiqlal. Oh, dahsyat. Orang Seremban dah sebut istiqlal. Kalau ikutkan makna istiqlal dalam bahasa Arab ni, dia isim masdar yang asal daripada perkataan istaqalla. Maksudnya, antara istilah maksudnya adalah bebas daripada cengkaman penjajah. Ustaz, itu salah satu definisi dari segi istilah dia lah. Bebas dari penjajah. Mungkin Ustaz boleh cerita kemerdekaan yang sebenar tu macam mana, adakah tertakluk, adakah merdeka ni adalah kita bebas dari penjajah sahaja. Sebab sekarang ni kita dekat Malaysia, kita tahu 64 tahun yang dulu kita dah bebas. Malaysia dah aman, dah sejahtera. Sekarang ni dah tak ada lah anasi-anasi yang secara fizikal kita tengok yang menjajah InsyaAllah. Apakah maksud merdeka yang Ustaz boleh ceritakan kepada kita, dan mungkin Ustaz boleh kaitkan juga macam mana kita tengok sudut pandang merdeka ni daripada kacamata Islam. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Muaz. Saya seronok bila dengar hujah daripada Ustaz Muaz. Dah hak ni kawan ni layak ni. Dia lebih layak syarah malam ni lah daripada kita. Sebab dia pi daripada awal lagi orang kampung dia pun cakap istiqlal. Lagu mana orang kampung kita duk merdeka lah, betul lah. Tahu, dahsyat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya doakan Ustaz Muaz dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, diberikan kebaikan berpanjangan, insya-Allah bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada CBP, terima kasih kerana meneruskan kebara ilmu ini sehingga ramai orang mendapat manfaat daripadanya. Saya mengharapkan saya dapat memberikan sumbangan sedikit di dalam kembara ilmu ni, bicara ilmu ni, supaya sama-sama dapat manfaat, buah bekai untuk nak pergi ke akhirat sana tu, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton, yang tak jemu-jemu untuk bersama dengan kita, tak jemu-jemu untuk dengar apa yang saya nak sampaikan. Terima kasih banyak-banyak.
Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati semuanya dan menyelamatkan kita daripada segala apa wabak penyakit yang ada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, merdeka. Bila kita tengok untuk negara Malaysia 64 tahun dulu, macam mana Tunku Abdul Rahman tu ya, no? Bapa kemerdekaan lah, no? Membawakan amanat dengan kapal terbang. Kapal terbang tu duk ada lah ni dekat Melaka. Kapal terbang tu duk ada lagi dekat Melaka. Dia punya, tapi tak terbang dah lah. Kita boleh tengok lah. Jadi kalau kita pergi kat Melaka yang dekat dia punya, panggil apa kat Melaka? Red Town lah. Dia punya bandar merah tu kan. Dekat situ dia ada. Kalau orang Melaka boleh masuk bagi tahu. Siapa yang tengok kita orang Melaka boleh abang. Kalau nak share gambar pun boleh, tak ada masalah. Jadi dia ada kapal terbang yang digunakan untuk pengangkutan, untuk membawa watikah kemerdekaan tu dibawa. Lepas tu sampai cukup masa di dataran merdeka, kita melaungkan bahawa Malaysia merdeka, bebas daripada penjajah. Bermula daripada situ, kita mula mengorak langkah, buka kita punya lembaran sendiri, buat kita punya gaya hidup kita sendiri, buat kita punya, orang kata apa, pentadbiran kita sendiri, dan kita ucapkan juga tahniah kepada kabinet yang baru. Kemudian kita ucapkan juga supaya masing-masing bandar hilir. Terima kasih kepada kabinet yang baru, dan kita doakan supaya Allah nampakkan kepada semua menteri-menteri kabinet dan semua yang dilantik, nampak perkara yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara macam tu Malaysia dipandu ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi bila bermula daripada tahun itu 1957, kita melaungkan merdeka pada 31 Ogos. Dan lagu yang masyhur pada kita, bulan 8 57 na 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 na. Okey, jadi merdeka. Untuk pengetahuan Ustaz Muaz dan semua, perkataan merdeka, 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 mai daripada bahasa Sanskrit. Ini untuk bahasa kita. Kalau bahasa Arab, dia panggil al-istiqlal. Al-istiqlal, dia bebas daripada penjajahan. Dia bebas, tapi bebas daripada penjajahan. Yang ni al-istiqlal yang dikaitkan dengan merdeka. Tapi, bukan tapi. Dalam bahasa Melayu ada setengah mai daripada bahasa Arab. Contohnya, kerusi, kursiyun. Contoh lagi bahasa kita, apa lagi? Bahasa kita, bahasa Melayu. Apa dia Ustaz? Masjid. Masjid. Kita pakai lagi masjid. Kemudian kita guna perkataan apa kalau dalam bahasa Arab kita guna lagi? Kalau saja-saja duduk dia banyak. Jadual Ustaz. Al-jadwal. Al-jadwal. Jadual boleh juga, jadual boleh juga. Tarikh Jadual, dalam takwim. bahasa. Takwim, tarikh kalau dalam bahasa Arab dia panggil sejarah. Tapi untuk kita kalimah tarikh tu kita ambil TARIKH. Tarikh. Kalau dalam bahasa Arab, tarikh tu maksud sejarah. Tapi nak abang kata penggunaannya diguna dalam bahasa Melayu, tarikh. Kemudian kita gunakan juga istilah seluar. Seluar dalam bahasa Arab, sarawil. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kan ada bab maja'a fi sarawilin nabiyyan. Pada bab menyatakan seluar Nabi. So sarawil tu seluar. Bahasa Arab juga. Kemudian kita ada bahasa Arab lagi, apa lagi? Banyaklah istilah orang Melayu yang mai daripada Arab. Tak kurang juga bahasa Melayu dengan pengaruh Sanskrit. So perkataan merdeka mai daripada perkataan mahardika. Dalam bahasa Sanskrit kita katakan mahardika. MAHARDHIKA. Mahardika. Yang boleh keluar merdeka. Asal Sanskrit macam Mak Saleh lah. Mak Saleh dia mai daripada bahasa Latin. Dia mai daripada bahasa Greek. Kan dia ada dia punya cara pronunciation dia sebelum nak keluar. Kalau bahasa Sanskrit dekat Malaysia ni, kereta. Kereta tu mai daripada bahasa Sanskrit lah. Kereta. Karita.
Dia mai daripada bahasa Sanskrit. Betul, tukang ejaan Melayu dia jadi imla'i. Kereta. Dia ikut sebutan huruf kita. Merdeka. Dia tak jadi lagi Mahardika. So apa maksud Mahardika? Apa nama Ustaz Muaz? Mahardika ni adalah bermaksud kekayaan, keagungan, kekuasaan. Jadi ketika kita melaungkan merdeka itu, maknanya kita ada kekayaan kita sendiri dan memang Malaysia antara negara yang kaya sumbernya sendiri. Kita ada keagungan kita sendiri, ada izzah orang Melayu sendiri, ada izzah kepimpinan kesultanan, ada kuasa agungnya dan sebagainya. Kemudian kita ada kekuasaan kita sendiri. Maknanya Malaysia, antara kekuasaan Malaysia apa dia Ustaz Muaz kalau kita nak sebut? Merdeka punya pasal, apa antara kekuasaan Malaysia? Kalau Ustaz Muaz nak bagi contoh satu. Bebas memerintah, Ustaz. Okey, bebas pemerintahan kan. Kalau itu macam orang kata apa nama demokrasi lah. Kalau saya nak sebut kepada Muaz, antara kekuasaan Malaysia ialah kita boleh halang orang Israel masuk negara kita. Sempadan kita tu orang Israel tak boleh mai lah. Cerita yang tu lah. Pasport merah ni semua negara dia boleh lepas. Tapi orang lain punya pasport antara yang paling kuat Israel tak boleh mai lah. Kita nak pergi masuk Israel boleh. Itu punya kuatnya kekuasaan yang ada disebabkan oleh kemerdekaan. Okey, Ustaz Muhammad boleh contoh lagu tu? Boleh kan? Nak bagi nampak kata bila merdeka ni penting supaya semua orang jaga. Nanti kita punya orang panggil apa? Kita kan negara-negara selat. Dia panggil betul. Kita kan negara-negara selat. Negara yang dijajah oleh British. Kita kan negara yang dijajah oleh British. Kalau tuan-tuan pergi dekat Buckingham Palace, dekat UK, ada dalam kelompok pentadbiran tu, ada Malaysia. Tapi kalau tengok pula, tanah jajahan, dia tak letakkan Malaysia duduk sekali dekat kelompok yang dijajah. Dia letak Malaysia dekat tempat yang tidak dijajah. Yang tu macam kena bincang sikit lah Ustaz Muaz benda tu. Sekadar pembacaan kita lah nak bagi tahu kata bagaimana hebatnya negara Malaysia ini. Sebab kita ada kekuasaan kita sendiri. Kalau tak merdeka tak boleh. Cuba tengok macam Kemboja. Apa yang jadi pada Kemboja. Ustaz Muaz biasa ke Kemboja? Tak pernah Ustaz. Belum direzeki. Tak pernah. InsyaAllah saya doa Ustaz Muaz ada peluang untuk pergi ke Kemboja. Sebab kami dulu sebelum pandemik, kita lebih kurang 2-3 bulan sekali kita akan pergi Kemboja. 2-3-4 bulan sekali kita akan pergi Kemboja untuk hantar bantuan, buat sekolah, tolong orang susah, penaik kuasa solar. Itu antara perkara yang NGO saya buat lah, apa nama Ustaz Muaz. Jadi di Kemboja ini, baru-baru macam tahun 2000 lah, tahun 2000 berapa ke, barulah mereka merasai benar-benar kemerdekaan yang bebas daripada pembunuhan dan senjata api. Sebelum daripada tu, Kemboja sat lalu-lalu berlaku perang. Sat berlaku perang. Sat berlaku perang. Bunuh orang. Selang 2-3-4 tahun, bunuh lagi keturunan. Sehinggalah tahun 1975 sampai 1979 berlaku pembunuhan besar-besaran. Dia panggil apa? Orang panggil apa? Bukan genocide ke? Dia panggil apa? Genocide dah. Pembunuhan orang macam tu. Ustaz Muaz tahu tak istilah tu? Betul. Kan? Pembunuhan besar-besaran sehingga jumlah yang dibunuh tu, kalau kita pakai alat dia bila kita pergi melawat tempat-tempat bersejarah dia, jumlah membunuh orang itu yang mana majoritinya adalah orang Islam yang dibunuh, jumlahnya adalah mencecah hampir 2 juta orang penduduk. Bayangkan tahun 1975. Ustaz Muaz, Malaysia sekarang jumlah penduduk 33 juta je Ustaz Muaz. 33 juta tu pun 64 tahun punya merdeka tau Ustaz Muaz. Bayangkan kalau Kemboja sat bunuh. Sebab tu kalau hari ni kita pergi ke Kemboja, orang yang hidup tahun 1975 dengan 1979, Ustaz Muaz boleh tengok berapa katnya. Memang habis terus, memang bunuh, memang rata terus Ustaz Muaz. Jadi memang saya nak cerita supaya
hargailah kemerdekaan ni, sebab ada saja negara-negara jiran kita yang baru betul-betul. Macam kalau Kemboja ikutkan pembacaan kita dalam laman-laman sosial, laman-laman NGO, Kemboja baru merasai bebas senjata ni lebih kurang 18 tahun. Baru sangat Ustaz Muaz. Macam abang-abang kakak-kakak kita yang baru tingkatan 5 baru ni ambil SPM. Baru sangat. Sedangkan untuk pengetahuan Ustaz Muaz, Kemboja merdeka lebih awal daripada negara kita. Kita tahun 1957 kita merdeka. Depa merdeka tahun 1953 ke 54. Lebih awal daripada negara kita depa merdeka. Tapi disebabkan depa tak jaga benda tu, maka penduduk dia boleh buat rusuhan, berlaku tembak-menembak sehingga kan ada melibatkan kuasa raja, kena lari keluar negara, masuk. Memang. Dan yang buat pembunuhan besar-besaran tu nama pemimpin dia Pol Pot. Ustaz Muaz boleh ingat nama tu tak? Pol Pot nama dia. Bukan pot kentut. Pol Pot nama dia. Okey? Dia Pol Pot nama dia. Dia buat pembunuhan. Jadi di negara kita, alhamdulillah Allah bagi dengan ada kekayaan sendiri, keagungan sendiri, kekuasaan sendiri. Sebelum tu sikit nak selang sikit dah kat Ustaz, sikit je nak cakap dah. Dalam mukadimah saya ni, belum saya cerita lagi merdeka dari segi sudut bahasa Melayunya, merdeka dari sudut Islamnya. Saya just bagi tahu supaya, sebab saya ni, saya suka cerita supaya orang mencintai negara. Sebab kita belajar daripada Nabi SAW. Nabi punya, kita kata, terkecil hati lah sebab keluarga buang Nabi ni. Sampaikan walaupun dah pembukaan kota Mekah pun, Nabi tak mau duduk kat Mekah. Tapi Nabi punya sayang dekat Mekah tu, apa yang Nabi doa dekat Madinah, Nabi mesti samakan dengan dekat apa yang ada dekat Mekah. Betul tak Ustaz Muaz? Kan? Nabi pula pergi Mekah bukan sekali. Nabi pergi beberapa kali. 4 kali umrah, sekali haji. Jadi orang kata, Nabi sayang kat Mekah ni. Jadi peristiwa Nabi sayang Mekah tu kita cuba belajar. Jadi saya terujalah nak cerita supaya rakyat kita yang menonton hari ini sayang dekat negara kita. Sayang dekat Malaysia. Dan kalau boleh saya selitkan sikit, sebab ada setengah kalau yang muda-muda yang menonton, zaman lah kan zaman internet Ustaz Muaz. Jadi orang semua boleh akses tengok negara-negara lain. Minta maaf Ustaz Muaz kalau saya cerita ni, wallahi tak ada apa-apa perasaan pada saya yang macam nak mengata orang ke, nak tuju dekat CBP ke mana. Tak ada. Saya nak cerita saja. Jadi saya harap semua orang, saya macam tadilah baca warta berita. Saya cerita saja. Okey. Apa dia? Ada setengah di kalangan kita, bila tengok di negara kita, kita rasa macam hairan. Sebab apa? Sebab contohnya kalau kawan-kawan kita di Indonesia, pelakon-pelakon di Indonesia, dia dibayar dengan bentuk USD Ustaz Muaz. Dia dibayar dalam bentuk USD. Sebab tu kalau kita tengok Astro hari tu biasa bawa apa dia? Mai ke Malaysia. Apa dia Ustaz Muaz? Kali dia dapat USD. Mai ke Malaysia. Tapi nak kena bagi tahu kat Ustaz Muaz pasal apa depa boleh bayar dalam bentuk USD. Sebab tu saya nak cerita ni supaya orang kita janganlah rasa macam huyo seronoknya kalau kita duduk di Indonesia, orang artis-artis dia semua dibayar dalam bentuk USD. Sebab tu dulu ada satu stesen TV Bok Mai ni, Dani kumpulan siapa? Dani kumpulan mana? Dewa. Dani Ahmad Dani. Depa bawa Ustaz Muaz tahu tak siapa dia? Baca Ustaz. Ustaz Ahmad Dhani ni dia biasa nyanyi lagu lagu Queen tu, Mustafa Ibrahim. Dia biasa nyanyi lagu Mustafa Ibrahim. Nama anak saya nombor 1 Mustafa, nama anak saya nombor 2 Ibrahim. Dia ada lagu dia. Dia ambil daripada lagu kumpulan Queen, dia remake balik, nyanyi balik. Ahmad Dhani. Dia anak dia tu yang nyanyi. Dia punya anak buah dia yang saya bukanlah Superman, saya juga bisa nangis. The laki-laki. Tu tajuk tu. Kumpulan tu. Okey. Depa panggil Ahmad Dhani, kita kena banyak-banyak dekat mereka, dekat Ahmad Dhani. Sebab apa? Sebab memang rate dia di sana sebab tinggi macam tu. Orang tanya kenapa? Okey, ni saya nak serta kat semua. Kenapa di negara-negara begini, di US, kalau kita tengok US punya
motivator. Jutawan. Berbeza dengan motivator di negara kita. Pasal apa boleh jadi sampai macam tu? Okey, yang pertama, ni sekadar nak input saja. Yang pertama, bila sebut negara, kena ingat mesti melibatkan jumlah penduduk. Jadi negara kita, jumlah penduduk kita ada 33 juta orang. Berbeza dengan jumlah penduduk yang berlaku di US. US sahaja perangkaan yang terdekat menunjukkan jumlah penduduknya nearly 332 million penduduk dia. 332 juta penduduk dia. India Shah Rukh Khan, sebab tu Shah Rukh Khan dia berlakon dia jadi kaya. Walaupun dia berlakon di India, tak payah keluar daripada India pi US, UK, tak payah. Shah Rukh Khan hanya berlakon di India saja, tak perlu pergi Abu Dhabi, Dubai, tak payah. Di India saja dia jadi kaya raya. Betul tak? Filem Hindustan selama ni dekat India, betul tak Ustaz Muaz? Masa zaman Ustaz Muaz dengan saya membesar, cerita Kucu Hotahe, cerita Mahabbatin, Adil Wali Duniahi di Jaingge, cerita Kalhonaho, adalah Kalhonaho. Semua tu India saja. Pasarannya India saja. Sebab apa? Jumlah penduduk India, Ustaz Muaz tahu tak berapa? 1 bilion. 1 bilion. Maknanya, kalau nak ikutkan penduduk dunia kan ada 7 bilion. 2 bilion yang pertama tu, India dengan China ya. Jadi, sebab tu di China, di India, dia punya industri dia apa saja akan boom. Sebab tu China dia berani dengan US. Sebab jumlah penduduk dia. Yang ni lah yang kalau kita tahu, kita akan menghargai negara kita. Sebab dulu saya pun biasa berfikiran macam tu, Ustaz Muaz. Saya berfikir sampai tak macam, baik aku pergi juga dekat Indonesia, bagi cara semua, dia punya ratio dia akan pergi tinggi. Tapi kena ingat, di negara kita dengan apa yang kita ada, memang patut padan untuk jumlah 33 juta orang penduduk. Dia macam tu. Boleh faham semua? Saya harap semua faham. Jadi sebab tu kalau macam contoh kita nak expand business, expand kat negara-negara macam ni. Negara-negara luar ni okey. Sebab contohnya Omar Hana di negara kita. Power quality dia superb. Jalan ceritanya power. Saya kata power lah sebab saya penasihat syariah. Power. Dalam masa yang sama dia ada dengan rival dia nama Nusa di Indonesia. Tapi di Malaysia untuk Omar Hana, viewers dia berapa juta saja. Tapi Nusa, dia boleh pergi puluh juta dekat Indonesia. Sebab apa? Walaupun Nusa ni kalau kita nak compare dengan Omar Hana, macam okey je rival dia. Lebih kurang sama aja kalau kita tengok. Tapi sebab jumlah penduduk dia. Yang tu yang semua orang kena faham. Bila kita duduk di negara Malaysia, kita kena cinta Malaysia sampai kepada tahap macam tu. Kita cinta jumlah penduduk kita 33 juta orang. So kapasiti kita patutnya lah. Kita kena kata Tan Sri P. Ramlee. Dia punya nasib dia makan. Kita punya nasib kita makan. Apa salah kita makan sama-sama. So jadi itu dari segi memahami Malaysia dan merdeka itu. So mindset merdeka kita akan tahu. Banyak skop kita boleh pandang. Dari sudut Islam, sikit je saya bagi sikit supaya kita boleh masuk ke soalan yang kedua. Dalam Islam, ada 2 jenis manusia. Satu manusia yang merdeka, satu lagi hamba. Ini ada dalam hukum syariah. Dan nak bezakan kedudukan kedua-dua ini, hamba dengan merdeka, merdeka ni zakat dia boleh bayar, haji dia boleh pergi. Berbeza dengan orang yang duduk statusnya hamba. Seolah-olah dia tak ada harga diri dia. Dan apa yang saya boleh kata satu lagi, dalam Islam, merdeka ni benda yang paling antara yang terbesar dalam hukum hakam. Sebab apa? Bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadan. Sebagai contoh, hukum dia yang kita tahu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi tahukah semua itu adalah level yang ketiga. Yang pertama sekali adalah membebaskan hamba. Betul tak betul Ustaz Muaz? Apa yang saya kata?
Jadi bayangkan kedudukan merdeka dalam hukum Islam, merdeka dalam hukum Islam adalah hukum denda yang kita kena bayar untuk menebus dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang kita kena fikir, nilai merdeka tu macam mana di sisi agama Islam. Sebab itu untuk Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah, Nabi sanggup memberikan nilai kepada Salman Al-Farisi dengan tebusan dia sebagai seorang hamba di Madinah. Nabi beli dia dengan 300 batang pokok kurma ajwa. Dahsyat. Wallahu a'lam. Ayuh. Syukran Ustaz untuk respon kepada soalan tadi. Jadi malam ni Ustaz, kita nak buat sesi kita ni lebih santai. Kalau Ustaz boleh kongsikan sepanjang ni lah, ini lebih kepada perkongsian pengalaman lah. Sepanjang Ustaz lah ni berapa umur Ustaz? 38. 38? Kita letak 35 lah. Boleh? 38 tahun Ustaz dah hidup. Sepanjang 38 tahun lah. Apa Ustaz punya pengalaman yang paling Ustaz rasa, andai katalah kalau negara aku ni masih belum merdeka, takkan pernah aku rasa nikmat yang senikmat ni. Sepanjang 38 tahun Ustaz dah hidup, Ustaz dah pergi ke Strata Malaysia, dah jumpa ramai orang, Ustaz dah sampai ke Kemboja. Apa Ustaz rasa nikmat yang paling, kalaulah orang Malaysia ni tahu kita masih belum merdeka, takkan dapat rasa nikmat yang macam nikmat tu. Betul. Saya boleh jawab. Soalan tu clear. Senang untuk saya jawab. Sebab benda ni adalah benda yang paling saya bersyukur setiap hari. Apa dia? Boleh semayang. Boleh semayang. Tuan-tuan pergi Kemboja, azan subuh tak dengar tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat Kemboja, masjid ada tapi nak semayang tu satu soft tak sampai. Berapa orang ya? Subuh tu kalau kita pergi, sebab kami akan duduk hotel bersebelahan dengan masjid yang masjid besar dia juga tu. Kami akan duduk sebelah aja, selang pagar dengan jalan raya aja. Kami punya hotel dengan masjid. Kalau subuh kami pergi tu, kami je lah geng NGO kami itulah yang peramai. Kami tengok kalau kami tak ada 5 orang lah subuh. Hari tu kami sempat pergi masa bulan Ramadan. Semayang tarawih pun tak bunyi. Masjid Gah ni, masjid besar, cantik sangat. Pagar luas sangat. Orang boleh masuk dalam kawasan masjid pakai skirt ya. Ini nikmat, azan pun tak dengar. Azan tak dengar. Allahu Akbar. Bayangkan kalau Malaysia jadi lagu tu sampai tahun ni tak dengar azan juga. Allahu Akbar. Ingat, dengar azan ni saja boleh halau setan tau. Dan setan boleh lari dalam keadaan terkentut-kentut sebab dengar azan. Sama ada dia sakit perut sebab dengar azan sampai dia terkentut, ataupun dia lari sambil kentut supaya boleh hilangkan bunyi azan. Dia kentut lagi, hilang bunyi azan. Ada pendapat ulama kata lagu tu lah. Supaya macam ganggu bunyi azan tadi dengan bunyi kentut dia. Dia dengar macam cerita lawak tapi ni cerita betul. Hadis Nabi. Dengan dengar azan, setan lari bang. Bayangkan kalau macam saya 38 tahun. 38 tahun tak pernah dengar azan bang. Macam mana? Ini satu nikmat yang saya cukup syukurlah di negara kita. Ada masjid, boleh pergi semayang, dengar azan. Walaupun PKP tak boleh pergi semayang, tapi macam rumah saya, situ dengar azan, depan dengar azan. Kalau saya duduk kat pejabat saya, masjid kuis dengar azan, masjid Bandar Seri Putra dengar azan. Kalau saya duduk dekat traffic light, masjid kuis dengar azan, masjid Bukit Mahkota dengar azan. Ustaz, memang macam ya Allah, syukur sangat. Kami duduk kat Kemboja Ustaz, tak dengar. Ni saya cerita, ni bukan nak kata orang Kemboja tu, nak cerita kata nilai dia merdeka tu. Yang mana boleh ada mahardika, kekuasaan sendiri, keagungan sendiri, kekayaan sendiri. Bukan senang Ustaz Muaz. Benda ni paling saya teruja. Kalaulah nak cakap sampai zaman Rasulullah, semayang lah. Zaman Nabi, semayang dekat Kaabah kena pukul kot. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah baca surah Ar-Rahman depan Kaabah saja, kena balun telinga dia kena buah telinga dia dengan Abu Jahal.
berdarah. Kita duduk dalam ni siap baca hadis kot. Ustaz Muaz baca hadis kot. Mana ada orang buat apa-apa. Ini satu nikmat yang saya rasa macam Allahu Akbar. Ish. Ustaz Muaz, ingat tak lagu di pondok kecil? Ingat? Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Kenapa di pondok kecil? Kenapa di pondok kecil? Di pantai ombak. Kenapa? Sebab nak abang kata, ada ulama-ulama kita, kata satu riwayat, 3 orang mereka, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani. Katanya, qila. Katanya mereka ni lah berkumpul di sebuah pondok berhampiran dengan pantai dan yang ada ombak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membuat perancangan untuk membawa gerakan agama Islam sebar di seluruh Nusantara. Termasuklah dengan pengaruh dan kesan daripada Wali Songo dan sebagainya. Abang bayangkan kena buat lagu tu. Kita hari ni orang jemput kita main ceramah. La ilaha illallah. Hai, beza tu. Jadi hak ni nikmat yang saya hargai ya, sangat-sangat hargai ya. Kalau abang tanya saya. Syukuran Ustaz atas perkongsian. Saya rasa betul, saya setuju. Kalau kita tengok ada komen, dia kata betul, kebebasan untuk beribadah, betul. Nikmat yang kita sekarang ni mungkin tak sedar, tapi hakikatnya dekat luar sana negara-negara yang Islam masih belum menguasai secara keseluruhan, inilah cabaran-cabaran ataupun kekangan yang ada untuk mereka. Jadi kalau kita umat Islam yang duduk kat negara Malaysia ni, kita tak rasa sangat. Tapi hakikatnya itu yang jadi. Ustaz, sebelum kita mengakhiri sesi malam ni, saya rasa saya nak bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, mana insya-Allah kita ambil manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan ataupun firman sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj. Kita tengok apa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang as-salah. Mereka memberi zakat dan mereka menyuruh berbuat kebaikan, al-amar bil ma'ruf, serta melarang dari melakukan kejahatan, an-nahyu 'anil munkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jadi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kebebasan, kemerdekaan, kita boleh buat apa saja dekat bumi Malaysia ni, tertakluk kepada undang-undang kita ada. Jadi Allah sebut dekat Al-Quran, ini yang kita perlu syukuri. Bagaimana cara untuk kita syukuri nikmat kebebasan dan kemerdekaan yang kita ada ni? Inilah caranya. Dengan cara apa? Kita dirikan solat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tengok Ustaz, antara cabaran hujung akhirul zaman ni, amar ma'ruf banyak. Ramai orang berdakwah, bagi ceramah, bagi tazkirah, mengingati. Tapi part yang nahyu 'anil munkar ni, part yang ni, second part of dakwah ni, kadang-kadang kita tengok, kita ambil daripada sekecil-kecil perkara lah. Kalau dalam diri kita ni, ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan, kawan baik kita yang buat salah ni, kita tegur tak? Kita jalankan tak tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT yang Allah kata apa? Kalau kau dah dapat nikmat ni, buatlah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ni perkara-perkara yang mungkin kita boleh muhasabah balik, kita lihat balik dan kita nilai balik ke dalam diri kita. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ni, kita gunakan tak pada jalan yang betul. Sebab kehidupan ni tak lama Ustaz. Sampai tu masa janji tu memang dah ada. Akan sampai satu masa nyawa kita akan sampai untuk berpisah daripada fizikal kita ada ni. Aduh, hailah badan, hailah nyawa. Esok pagi bercerailah badan dengan nyawa. Aduh, Kedam ni bagi peringat kat kita tu.
Syukran Ustaz untuk sesi malam ini. Saya rasa untuk kita tutup, mungkin Ustaz boleh bagi 30 saat punya pesanan Ustaz kepada kita punya penonton. Akhir katalah macam mana dengan nikmat merdeka ni sebenarnya boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala. Fadal Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang keempat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis 40. Hadis yang keempat Imam Nawawi. Sekadar cakap boleh tuan-tuan. Ni bukan buku saya, jangan. Ni memang buku ni antara buku terbaik dalam mensyarahkan. Kan kalau macam kita dekat Mesir, kita memang pakai buku Al-Wafi kan. Kalau macam kita mengaji di ni pun, salah satu rujukan utama adalah Al-Wafi lah untuk syarahin Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana antara pengarangnya ialah, bukan antara pengarangnya ialah Dr. Mustafa Bugha. Dr. Mustafa Bugha bisa sampai dekat Negeri Sembilan tak? Oh, saya tak pasti Ustaz. Dr. Mustafa Bugha antara biasa menjadi pensyarah jemputan untuk kus, untuk pengetahuan Ustaz Muaz. Dan Dr. Mustafa Bugha biasa mai dekat tempat kita, ialah dah jadi pensyarah jemputan. Biasa dijemput mai, duduk, bagi kuliah. Saya sempat duduk dalam majlis beliau. Anak beliau Dr. Anas Bugha biasa bagi khutbah di Masjid Azhar, kuis. Jadi pengarang ni masih kita jumpa dia lagi, nak cerita. Dan Al-Wafi ni antara yang ada, dan sebab tu bila saya tunjuk, saya siap, bukan saya nak promote apa, tak. Saya cuma nak bagi tahu hadis 40 Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tulis di muqaddimah, Imam Nawawi kata apa? Aku himpunkan 40 hadis utama, 40 hadis asas agama. Imam Nawawi tulis lah ni, muqaddimah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tulis kat sini Dan hadis-hadis yang saya bukukan ini adalah hadis sahih yang berasal setiap hadis yang ada di dalamnya memuatkan kaedah-kaedah agama yang penting yang digambarkan oleh ulama sebagai asas-asas agama Islam. Jadi benda yang ada dalam hadis ni mesti asas kepada agama Islam. Jadi sebagai kesimpulan saya nak bawa tentang hadis yang keempat, asas kepada kemerdekaan bagi saya berdasarkan hadis dalam kitab ni. Okey? Apa dia? Hadis keempat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi menceritakan hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, menceritakan tentang penciptaan manusia. Okey, saya ringkas saja. Ruangan pertama, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah berkata, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai habaq dekat kami, Nabi bersabda bahawa saya sebut lagi, wa huwa sadiqul masduq. Nak habaq kata dibenarkan, benar dan dibenarkan. Nabi ini benar dan Allah membenarkan Nabi. Macam kita boleh jadi saya benar, tapi belum tentu ada orang membenarkan saya. Boleh jadi saya tak benar dan tak ada orang membenarkan saya. Nabi ada dua-dua. Saya faham tak? Nabi benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis ni, bukan di hadis ni. Lepas tu Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu diciptakan 40 hari dalam perut mak kamu sebagai ayak benih, kemudian berubah, kemudian menjadi daging, tulang dibalut oleh daging, semua tu sampai dekat bahagian hujung. Nabi kata dituliskan bagi dia rezeki, ajal, amalannya, dia ni mati baik atau mati buruk. Okey? Hujung dia, Nabi kata apa? Boleh jadi ada di kalangan kamu. Ni dengar elok-elok. Sebab tengok kita hari ni dah merdeka 64 tahun. Tapi akhlak yang ada di media sosial macam orang tak pernah merdeka. Risau saya. Cakap ni untuk apa? Untuk diri sendiri. Sebab saya pun nak kena kontrol diri saya juga. Sebab apa? Nabi apa? Nabi kata, boleh jadi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia mula-mula hidup, dia amal dengan ahli syurga punya amalan. Tahu-tahu lagi sejengkai dia nak mati, lagi sehasta dia nak mati, zira'an, lagi sejengkai dia nak mati. Dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia mati dengan masuk neraka. Dan ada seorang di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli neraka seumur hidup dia. Lagi sejengkai dia nak masuk ke dalam nak mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia mati masuk dalam syurga, kata ulama. Hadis ni bukan nak cerita untuk
Suruh kita jangan buat apa-apa. Tak. Nak habaq kata hidup atas muka bumi, kena sentiasa bersangka baik, beramal baik, buat benda elok, sangka dengan orang baik. Hari ni orang belum sabit kesalahan. Kita dah hukum lah. Betul tak Ustaz Mas? Betul tak Ustaz Mas? Betul Ustaz. Belum sabit kesalahan. Baru pi buat kenyataan di balai polis. Baru buat orang kata apa. Baru buat keterangan di balai. Belum putus apa lagi. Kita hujam kata dia ni memang perangai lagu ni. Dia ni memang oi. Sedangkan itu kuasa autoriti. Andai kata diputuskan dia tak bersalah. Kita yang bercakap nak jadi macam mana? Kita beramal dengan amalan ahli syurga. Tahu-tahu lagi zingkai mati kita duk pergi buat perangai lagu tu. Allahu Akbar. Ustaz Muaz. Ingat, kematian masa COVID ni depan mata kita kot. Tahun 2020 Allah bagi can kat kita. Dia bagi semua orang tengok dekat Amerika, China, India mati berlambak-lambak. Ratus ribu orang. Betul tak? Ban? Puluh ribu orang mati. Kita selamat duk telur ayam. Kita bawa gambar telur ayam masa tu kan. Kita duk seronok. Sekali masuk tahun 2021, ni dia jiran kita, adik-beradik kita punya sepupu. Betul tak betul? Ustaz Muaz. Isteri kawan kita, suami kawan kita. Hui. Dia ambil nyawa lagu tu lah. Dalam suasana musibah itu, di negara yang merdeka, kita boleh duk buat maksiat lagu tu, kata ke orang. Ish, padah. Jadi saya menyeru diri saya ni. Sebab apa? Tuan-tuan sendiri kenal saya. Saya bercakap ni, bila di laman sosial ni, saya suka sebab apa? Boleh jadi jiran saya tengok. Semua orang kenal saya. InsyaAllah selagi ada patut padan saya elak diri daripada buat benda lagu tu. Sebab tu saya ajak kawan-kawan, semua yang menonton, tolonglah, tinggal. Nabi pesan dekat kita, asas agama Imam Nawawi bagi tahu kita. Patutnya kita ada khauf dan raja. Takut daripada kita duk sangka ke orang bukan-bukan apa semua. Dan raja, berharap supaya, janganlah apa yang dia buat tu jadi kat aku, tutup aib aku tak mau buka aib dia. Bayangkan ni berapa ramai ni, even di peringkat ustaz-ustaz juga mendedahkan aib orang. Sedangkan Ustaz Muaz biasa dengarkan hadis Nabi. Nabi kata, jangan kamu makan daging saudara kamu. Lepas tu sahabat tanya dekat Nabi, macam mana tu? Nabi kata, jangan buat ribah. Nabi kata, jangan buat ribah. Lepas tu sahabat kata, apa dia ribah ni? Walaupun Nabi kata, kita kata sesuatu yang tak disenangi oleh saudara kita. Betul tak? Ayat dia lagu tu kan? Lepas tu kawan tu kata, walaupun benda tu betul. Nabi kata, kalau benda tu betul, jadi mengumpat. Kalau benda tu salah, jadi fitnah. Basic dia bukan mengumpat fitnah tu. Atas dia tu, apa dia? Kita mengata sesuatu benda yang kawan kita tak suka. Kalau dia dengar, dia tak suka dengar. Kita pergi kata lagu tu. Kita dah buat ribah dah. Oh, jangan. Ustaz Muaz. Tinggal saya seorang pula dah. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami yang dibawakan oleh Co-op Bank Pertama, yang mana salah satu bank koperasi yang berjaya di negara kita, yang mana ramai ahli-ahlinya daripada kalangan orang-orang terdahulu yang duduk bersama mereka berusaha untuk menjadikannya supaya hari ini kita semua dapat manfaat dan kebaikan. Mereka berasaskan kepada Islam dan mengucapkan jutaan terima kasih sebab tu mereka menjadikan majlis ilmu sebagai asas, bukan asas lah, salah satu cabang untuk jalan-jalan yang ada di bawah Co-op Bank Pertama. Ustaz Muaz tak ada, saya duk pergi cakap dah, terima kasih kat semua orang kerana ada bersama dengan Co-op Bank Pertama. Terima kasih Ustaz, syukran atas perkongsian malam ni. Maaf kita punya connection malam ni tak berapa cantik, tapi saya yakin dan pasti semua viewers kita dapat manfaat dan juga sedikit kebaikan daripada perkongsian daripada Ustaz Don tadi. Dan kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberi nikmat kemerdekaan kita ni, yang kita dapat nikmati disambung lagi pada tahun hadapan untuk generasi-generasi yang bukan pada anak cucu kita, tapi sehingga generasi yang selepas daripada itu lagi, insya-Allah. Syukran jazilan Ustaz
atas perkongsian. Andai ada rezeki, insyaAllah kita berjumpa lagi. Juga kepada semua penonton, viewers kita, hadirin hadirat, saya ucapkan terima kasih bagi pihak KOM yang pertama. InsyaAllah ada masa, ada ruang, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, CBP menyediakan pembiayaan persendirian I sehingga RM200,000, perkhidmatan Arani dengan had pembiayaan harian RM50,000, pembiayaan perumahan dengan kadar keuntungan yang rendah, akaun simpanan I Salam Patuh Syariah dan Kelab MyStar, serta pembiayaan bagi sektor koperasi dan korporat. Langgani sekarang di CBP seluruh Malaysia atau hubungi kami hari ini. CBP, bersama kita maju.